Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Ain Akilah binti Razak, pemegang memetrik di 2019-2090-921. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai satu teknik membaca secara kritikal yang telah dipilih oleh semua ahli kumpulan kami, iaitu teknik KWL ataupun dikenali sebagai Know, Want and Learn, yang telah diperkenalkan oleh Donna Ogley pada tahun 1986 dan telah dikembangkan oleh Carr dan Ogley pada tahun 1987. Ia bertujuan untuk membantu para pelajar untuk memahami isi kandungan teks bacaan. Secara ringkasnya, KWL membawa maksud iaitu objek K yang mewakili know atau apa yang pelajar sudah sedia tahu, manakala objek W yang mewakili what I want to know atau apa yang pelajar ingin tahu, dan yang terakhir ialah objek L yang mewakili learn iaitu apa yang pelajar sudah pelajari. Kaedah ini meliputi menghasilkan serta mencampakkan idea dalam 3 peringkat pembacaan, iaitu sebelum pembacaan, semasa pembacaan dan selepas pembacaan. Pada peringkat sebelum pembacaan, pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka tahu tentang topik yang akan dibaca. Peringkat ini bertujuan untuk memastikan pengetahuan pelajar mengenai topik tersebut. Apabila pelajar pula mengeluarkan idea mereka, penilaian akan berlaku dan mereka akan mula menimbulkan persoalan mengenai topik tersebut. Seterusnya, dapat meningkatkan minat untuk membaca topik tersebut. Berdasarkan penilaian ini, guru boleh membantu pelajar dalam merumuskan beberapa persoalan yang telah mereka baca sebentar tadi. Dan itu, pada peringkat semasa pembacaan pula, pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka ingin tahu daripada topik yang telah mereka baca sebentar tadi. Pelajar akan mula menjawab semua persoalan yang ditimbulkan semasa peringkat pertama. Pada peringkat ini, mereka akan mula memberikan jawapan berdasarkan apa yang telah mereka baca. Seterusnya, pada peringkat yang terakhir iaitu peringkat selepas pembacaan, pelajar mula memerlukan untuk pelajar menerangkan apa yang mereka dapat dan pelajari daripada pembacaan yang telah mereka lakukan sebentar tadi mengenai sesuatu topik yang telah mereka pilih untuk dibaca. Jawapan pelajar mungkin akan berbeza-beza berdasarkan penilaian yang telah mereka lakukan daripada peringkat pertama, dan jawapan kepada persoalan setelah selesai mereka membaca keseluruhan mengenai topik tersebut. Antara lain, guru juga boleh menimbulkan perbincangan antara pelajar dalam kelas mengenai apa yang telah dipelajari daripada apa yang telah mereka baca daripada sesuatu topik tersebut. Menurut Steve Handy McKeka pada tahun 2007. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Syafiqah Analiking dan memegang kad metrik di 201920-90900. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana menggunakan teknik KWL. Pelaksanaan teknik KWL dalam bilik darjah ataupun penggunaan secara individu adalah bertujuan pembacaan secara kritikal yang tertumpu kepada penggunaan jadual KWL. Cara untuk menggunakan teknik KWL adalah bagi yang pertama iaitu huruf K. Huruf K iaitu know, apa yang saya ketahui mengenai, ataupun what I know. Seseorang pelajar akan bertanya kepada dirinya apa yang sudah diketahuinya topik yang sedang dikaji. Kemudian pelajar akan menyatakan pengetahuan sedia ada mereka tentang kebaikan atau keburukan, iaitu tajuk teks yang diberikan oleh guru kepada mereka. Manakala bagi yang kedua iaitu huruf W ataupun diberi sebagai want. Apakah yang saya ingin ketahui ataupun what I want to know. Pelajar akan berfikir secara analytical, iaitu dengan bertanyakan soalan kepada diri sendiri tentang topik yang sedang dikaji.
Ketika bertanyakan soalan-soalan tersebut, pelajar boleh mengamalkan teknik penyoalan iaitu 5W dan 1H. Yang pertamanya adalah what, iaitu apa, when, bila, where, di mana, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Sebagai contohnya, pelajar-pelajar akan diberikan masa untuk sesi perbincangan dan menulis soalan-soalan yang ingin mereka ketahui, atau pelajar akan diberikan teks untuk dibaca dengan senyap dahulu sebelum berbincang bersama-sama dengan rakan termasuk guru di dalam kumpulan bagi menjawab soalan tersebut. Yang terakhir iaitu huruf L, iaitu learn. Apakah yang telah saya pelajari ataupun what have I learned? Pelajar diberi peluang membuat refleksi berkaitan dengan apa yang sudah diketahui tentang topik yang telah dikaji. Berdasarkan maklumat baru yang diperoleh dan pengetahuan sedia ada berkaitan sesuatu topik, bolehlah pelajar membuat kesimpulan mengenai topik tersebut. Selanjutnya, guru-guru akan membacakan jawapan yang diberikan oleh para pelajarnya. Setelah itu, guru dan pelajar akan menilai kesasihan jawapan yang diberikan bersama-sama. Baiklah, setakat itu saja daripada saya mengenai penerangan bagaimana menggunakan teknik KWL. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Encik Abdullah selaku pensyarah keterampilan membaca. Nama saya Nur Amira binti Syria, memegang nombor matrik di 201920900876. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kelebihan teknik membaca KWL. Yang pertama, membantu pembaca memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai sesuatu topik yang dikaji oleh mereka. Teknik membaca KWL merupakan satu teknik yang sangat berkesan bagi pembaca. Sebagai contoh, komponen huruf K dalam teknik membaca KWL merujuk kepada perkataan know dalam bahasa Inggeris yang membawa maksud dalam bahasa Melayu apa yang saya tahu. Dan langkah ini, pembaca akan membaca terlebih dahulu tentang topik yang dikaji oleh mereka sebelum mengkaji daripada berbagai sudut. Seterusnya, kelebihan yang kedua, membantu pembaca membuat kesimpulan baru mengenai topik yang dikaji berdasarkan maklumat sedia ada dan maklumat yang baru diperoleh oleh mereka. Sebagai contoh, komponen huruf L dalam teknik KWL merujuk kepada perkataan learn dalam bahasa Inggeris, membawa maksud dalam bahasa Melayu apa yang saya pelajari. Dalam langkah ini, pembaca akan membuat refleksi ataupun kesimpulan kecil tentang topik yang dikaji oleh mereka berdasarkan maklumat baharu dan juga maklumat yang telah dikumpul secara sedia ada oleh mereka. Dengan ini, pembaca akan lebih memahami dengan lebih jelas tentang topik yang dikaji oleh mereka. Teknik KWL yang terakhir ialah menjelajah topik yang dikaji daripada pelbagai sudut. Komponen huruf W dalam teknik KWL merujuk pada perkataan what dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dikenali sebagai apa yang saya ketahui. Dalam langkah ini, pembaca akan berfikir secara analitikal, iaitu bertanyakan soalan kepada diri mereka tentang topik yang dikaji. Pelbagai persoalan dan juga kemusykilan yang timbul dalam fikiran mereka tentang topik yang dikaji. Dan setiap persoalan dan juga kemusykilan yang timbul perlulah dicari jawapan supaya pembaca memahami dengan lebih jelas tentang topik yang sedang dikaji oleh mereka. Antara teknik-teknik penyoalan yang boleh digunakan oleh pembaca bagi mendapatkan kefahaman yang lebih jelas iaitu teknik penyoalan seperti 5W dan 1H, iaitu yang pertama, what. What merujuk kepada perkataan apa. When, bila, where, di mana, why, kenapa, who, siapa, dan yang terakhir, how, bagaimana. Sekian sahaja perbentangan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Wilimina Injud, anak John Bani, memegang kad matrik D2019 20900915
dan saya akan menerangkan tentang kelemahan-kelemahan teknik KWL. Kelemahan teknik KWL yang pertama adalah membaca harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan, yaitu K, No, W, What, dan juga L, Learn. Jikalau pelajar tidak mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dan terus melangkah kepada langkah yang seterusnya, berkemungkinan pelajar tidak akan memahami cara teknik tersebut dijalankan. Dan ini pastinya akan menyukarkan pelajar tersebut untuk membaca dan memahami petikan atau buku tersebut. Kelemahan teknik KWL yang kedua ialah memakan waktu yang banyak. Jika pelajar berkenaan tidak memahami perkara yang dibaca tersebut, mereka perlu mengulang langkah ketiga-tiga tersebut sehingga mereka faham. Perkara ini sekaligus memakan waktu pelajar tersebut berbanding menerangkan perkara tersebut secara terus kepada mereka. Kelemahan teknik KWL yang ketiga adalah pembaca enggan mengikuti langkah-langkah tersebut. Hal ini demikian kerana langkah-langkah tersebut mempunyai proses yang amat panjang dan berkemungkinan pelajar tersebut tidak memahami atau tidak ada masa untuk mengikuti setiap langkah-langkah tersebut secara satu persatu. Mereka lebih senang jika perkara yang dibaca mereka tersebut dapat difahami dengan segera dan diterangkan oleh guru secara terus kepada mereka. Kelemahan teknik KWL yang keempat ialah teknik KWL hanya untuk membaca karangan dan buku-buku ilmiah. Perkara ini menyukarkan pelajar kerana mereka kekurangan sumber dan hanya bergantung semata-mata dengan teknik tersebut untuk memahami petikan yang dibaca. Oleh itu, pelajar hanya mendapat maklumat yang kurang daripada teknik KWL. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirah Nurul Adliana binti Osman Bakri, memegang kad matrik D20192090901. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan teknik KWL di dalam kelas. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam murid-murid. Sihat semua? Sihat. Okey, sihat. Hari ini kita akan belajar berkenaan novel Jendela Menghadap Jalan. Saya nak tanya, apa yang kamu tahu tentang novel ini? Saya tahu cikgu, watak utama novel ini adalah Lily. Genta dan Daniel merupakan kawan kepada Lily. Saya cikgu, Lily pula ke kampung pada musim cuti persekolahan atas desakan ibunya. Baiklah, cikgu akan bagi kamu 2 helai kertas. Kertas yang pertama adalah teks novel Jendela Menghadap Jalan. Dan kertas yang kedua adalah borang KWL. Okey. Ini adalah teks, kamu berdua kongsi. Ini adalah borang KWL. Kamu isi dengan kita. Baiklah, cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu isikan ruangan kosong pada kotak yang pertama dan kedua. Baik. Kotak no dan kotak one. Baik cikgu. Okey, dah siap ke murid-murid? Sudah cikgu. Okey, kalau macam tu, Adilan, nyatakan apa yang kamu ketahui mengenai novel ini. Apa nama kampung Lily? Apa pekerjaan Datuk Lily? Bagaimana pula keragaman? Siapa yang telah menculik Lily? Siapa yang telah menyelamatkan Lily? Okey, sekarang cikgu nak kamu baca teks yang cikgu berikan. Kemudian kamu tulis jawapan kepada pertanyaan kamu tadi ke dalam kotak yang ketiga, kotak learn. Okey, sekarang tulis jawapan anda. Okay, siap semua? Siap cikgu. Okey, baiklah. Murid-murid, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Nama kampung Lily ialah Kampung Sentosa dan Datuk Lily merupakan seorang pengamal perubatan tradisional.
Adenan pula. Lily telah diculik oleh Rafiq dan Haziq kan. Dia telah datang menyelamatkan Lily. Okey, bagus murid-murid. Okey, baiklah sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Cikgu.